Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asim Hassan dan ini agenda awani khas pilihan raya negeri Sabah ke-16. Dan saya cukup bertuah hari ini kerana pagi ini saya sempat bersarapan pagi bersama salah seorang calon Parti Cinta Sabah, iaitu Parti Cinta Sabah yang dikemudi oleh bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, dan calon kita di Tanjung Kapur ini adalah Encik Sean Davey Robert Lee, yang terima kasih masih muda, masih bertenaga, mungkin boleh membawa satu pembaharuan di DUN Tanjung Kapur itu sendiri. Sean, bila kita melihat kepada penampilan you daripada seorang yang lebih kepada dunia hiburan itu sendiri, dan beralih menjerumuskan diri ke dalam kancah politik, you tidak takut, Sean? Dan kenapa ada guts benda, ada keberanian benda tu untuk join politik ni? Terima kasih. Ini yang paling bagus punya soalan. Ya, saya sebenarnya original dari Kudat, rumah Pangkalaban. Saya memang satu anak yang susah. Memang susah. So masa kecil kita kurangkan papa, kurangkan mama. So saya akan kasih nenek atau pakcik-pakcik saya yang jaga. So masa itu saya memang apa yang orang muda sekarang ada punya, saya memang tak ada. Saya hanya jual ikan, balik rumah, mandi, jalan kaki pergi sekolah. Itu saja sebenarnya. So itulah masa itu di kampung saya Kudat, saya tidak dapat untuk tunjukkan saya punya kelebihan. Saya paksa pergi KK lepas tu saya tak dapat juga untuk tunjukkan kelebihan. So paksalah saya pergi jauh. So kali ini saya balik sini kerana ini kampung saya. Ini rakyat Kudat. Ini tempat yang kita mesti nak kasih ubah, yang 40 tahun ni tak pernah diubah-ubah. So yang satu saja saya paling hormat lah. 30 tahun dulu ada kita punya Tan Sri juga ada buat sikit kerja yang nampak ada yang something. Okey. Lepas tu sampai sekarang memang tak pernah nampak yang apa yang increase, improve for macam orang kita atau muda, anak-anak muda kita. Sean, bila Sean tadi bercakap tentang perubahan, baru membawa perubahan di Kudat dan Tanjung Kapur itu sendiri. So mungkin jika jika Sean sendiri dipilih, diberi mandat oleh rakyat di DUN Tanjung Kapur itu, apa perkara pertama yang Sean mahu bawakan? Okay. Apa yang mau diubah itu, Sean? Masa ini sebab kita tak boleh janji yang macam-macam punya berjanji, tapi kita yang pentingnya kita nak buat kasih ekonomi dia stable dulu. Kasih rakyat Kudat sini kasih dia punya ekonomi stable. So yang paling best punya idea, kita akan kasih idea dulu macam mana kasih ekonomi dia boleh increase 30% or 45% tu, supaya rakyat kita boleh stabilize dulu. Lepas tu yang macam mana nak kasih majukan itu kita akan tengok seteruskan. Tapi yang penting kita akan janji atau kita beri, kita kasih improve dia punya ekonomi. Bila kita bercerita tentang ekonomi, pengalaman Sean berada di luar negara seperti New Zealand, Australia, Jepun dan juga Singapura sebelum Sean balik ke Sabah menjadi artis tempatan dan akhirnya mahu menjadi wakil rakyat. So mungkin pengalaman-pengalaman tu apa yang mungkin boleh Sean kutip daripada luar negara untuk Sean lihat boleh dibuat di Kudat itu sendiri dan Tanjung Kapur dan boleh bagi manfaat kepada penduduk di sini. Okey, di New Zealand ialah satu luar negara yang paling cantik punya satu country. Dia natural. Dia punya laut pun sama juga kita punya Kudat. Sama. Lagipun education dia memanglah mungkin yang up and down, but dia punya systematic different. Systematic different. So kerajaan yang tu dia ada dia punya systematic. Dia macam mana pun dia jaga rakyat dia dulu. Human right. So dia jaga rakyat dia macam mana dia kasih jaga rakyat dia. Itulah dia punya negara itu dia ada maju. Walau Japan pun, Japan dia memang strict. Dia buat apa benda pun dia kalau kiri kanan ada rosak dia tak jual. Dia mesti mau semua 100%. Kalau Jepun cakap Ichipang, Sukoi. Itu kira pasal kan. Okey. Kalau di New Zealand macam dia ada gelang gelam. Socks.
idea sama kita sama kudat sama. So saya rasa benda tu boleh di kudat. Boleh diimplement di kudat Satu factory di kudat dalam stock kita organik, normal. Betul. Ada yang packaging different. Betul. Ada yang besar punya kalau everything kita boleh buat ini benda. Lepas tu air laut kan. Bukan kita nak mau pergi invest mau air orang luar negara lah. Kita habis saja kita punya air selasa stok. You buat factory, you buat packaging yang quality, kita export. Itu benda simple. So bila melihat kepada idea-idea itu, sudah pasti benda-benda tu memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, betul? This is the first thing important for us, for me. So maknanya tidak perlu lagi anak-anak muda sekarang yang mana kita tengok orang-orang di Sabah dan di Kudat itu secara amnya terpaksa pergi ke bandar-bandar besar. Macam saya lah. Ya, KK, pergi ke, kalau tidak pun ke Sandakan, ke Tawau. And also kalau tidak pun, tidak keterlaluan saya kata, terpaksa pergi ke Semenanjung untuk, satu untuk bekerja, satu untuk cari pengalaman. Kalau dia dapat kerja yang stable, tak apa. Tapi sampai sana kerja pun dia ada. Macam mana, wang tak dapat kirim balik, bini, anak semua tunggu-tunggu. Sean, kalau boleh saya lihat di sini ya, Sean, bila kita melihat kepada peluang pekerjaan yang ada di Kudat itu sendiri, anak muda dalam umur 21 hingga 29 adalah pengundi di Kudat ini yang hampir 1,200 lebih, dan manakala umur 30 ke 39 juga, mereka ini adalah pertengahan. Okey, so kalau kita lihat masalah pengangguran itu di Kudat ini, kita lihat macam ada lagi peluang pekerjaan itu tidak banyak. So macam mana Sean boleh membantu benda tu, Sean? Apa pandangan ni? Okey, macam saya pun pernah juga umur 21. So masa itu kita ada satu cutway. Kita tak tahu apa yang kita nak. Macam kau form 4, form 5, you tak tahu nak study apa. Orang tua cakap study ini kau ikut saja. It's mean like orang cakap monkey see monkey do. Alright. Kita mesti mau bagi dong opportunity kat lain. Sebelum dia form 3, you sudah kasih dia satu kat lain. Kita kasih opportunity. Study, medication, police, apa yang dia sudah satu kat lain. So, dia sudah tahu faham itu, dia akan ikut dulu kat wine, pergi dia setuskan. Bukan dia sudah habis belajar, dia know kat lain. Papa pun tak tahu, papa pun tidak belajar, macam kita tiada belajar papa. So macam mana dia ada kat lain. Kita sebelum dia study, kita mesti mau kasih dia satu pandangan dia. Saya masa depan apa yang saya nak buat. So dia baru tahu. Dia punya vision. So more faster. No need to last minute. Form 5 after tingkatan 5 form STPM. Ini tak boleh dapat, ini tak boleh dapat. Yang apa saja dah dapat. Lepas dia masuk kerja tu, dia tak lama. Dia kerja mungkin 1 tahun dia berhenti. Itu sebab dia ada kat lain. Kalau you ada kat lain, sini ada sistematik semua. Kita kena arrange. Dia tidak akan bengong, dia akan stable. Dia akan AO dan layan semua stable. Dia tahu sudah apa yang dia nak. Sean, melihat kepada isu sekarang ni, pandangan isu sekarang adalah melihat kepada ekonomi, betul? Ekonomi kita betul-betul struggle disebabkan pandemik COVID-19. Okey, selain daripada kita bercerita ekonomi, macam Sean kata tadi, adalah perlu kita membina lebih banyak kilang-kilang peluang pekerjaan di Kudat ini. Dan apa yang penting juga adalah pendidikan dan pusat kemahiran itu, betul? So bila kita anak-anak muda atau yang belia ini dipupuk dengan satu kemahiran, jadi bidang keusahawanan tu akan ada. Diorang boleh berniaga sendiri, betul? Mungkin apa pandangan Sean untuk anak-anak muda di Kudat ini? Adakah cukup bagi Sean pusat latihan itu untuk mereka atau macam mana? Mungkin kita boleh invite overseas punya cikgu macam education English. So biarlah kita punya anak Kudat ni, dia pergi mana tempat pun dia confident. Dia jumpa, dia speaking. Education, wow. From where? From Kudat. Bukan macam kita duduk sampai sana, orang putih jumpa, saya tadi belakang jalan. So kita nak kasih kita confident. Takut cakap, takut salah grammar and tak all. pernah cakap, malu. Malu. So kita nak kasih anak muda-muda kita akan datang semua Kudat, jumpa siapa pun, speaking. Ada bahasa Melayu, ada bahasa apa saja, memang dia confident. Dia pandang, saya from Kudat. Wah, terus orang cakap, oh my God, I can't believe the word. You from Kudat? Saya mau kasih dia jumpa begitu.
Kita tahu pilihan raya ni adalah berkaitan dengan kempen tau. Mendekati rakyat, mengerti pengundi. Macam mana Sean mengubah daripada office hour tu kepada untuk merapatkan tu? Adakah platform-platform lain seperti media sosial Sean sendiri buat? Maknanya ada membuat video ke something lah, mana yang kita tahu mungkin strategi Sean lah sendiri kan. Okey, Ya. sebab saya untuk layat semua atau layat di Kudat, saya buat satu yang idea yang baru. So sekarang ni kita semua tiap-tiap hari pun ada handphone. Bukan tengok manusia yang banyak sekarang, tengok phone je sekarang. So saya rasa satu idea yang paling bagus, saya akan masuk live untuk promote Parti Cinta Sabah. So kita suruh kita punya undi atau yang menyokong buat juga tolong pergi share lah di Kudat punya macam Kudat Pangkalapan share supaya dia punya apa kita tak boleh sampai tapi maklumat sampai. Lagipun kita pun save untuk kampung itu. Ya. Supaya kampung itu kita tak pergi, mungkin kita tak tahu siapa yang ada kena COVID. So tak boleh jangkit lah yang tempat itu. Saya rasa jaga rakyat punya kesihatan yang paling penting dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asim Hassan dan ini agenda awani bagi pilihan raya negeri Sabah ke-16, PRN Sabah ke-16. Dan saya cukup bertuah hari ini, saya berada di Kudat dan saya sempat menemu bual sebenarnya calon Parti Warisan Sabah Chong Chin Bin, yang mana beliau juga bekas pembantu menteri kepada MITI sepanjang 2 tahun pemerintahan kerajaan negeri Sabah ya. Okay, terima kasih YB atas kesudian YB pada pagi ini. So YB mungkin boleh kita cerita sedikit apa keistimewaannya Dun Tanjung Kapur itu sendiri YB? Keistimewaannya bagi saya kita mempunyai perbilang kaum bangsa, perbilang agama yang penduduk yang ada di Dun Tanjung Kapur ini, di mana Bumiputera Islam majoritinya terdiri daripada orang Bajau dan mempunyai jumlah pengundi lebih kurang 56%, dan kaum Cina 22%, dan kaum Rungus lebih kurang 22% jugalah. Di mana kita tinggal secara harmoni di daerah Kudat ini. Selama saya menjadi YP di Dun Tanjung Kapur ini, saya selalu diingatkan oleh Datuk Seri Presiden kita, yaitu Datuk Seri Shafie Apdal, bahawa kami ini wakil rakyat, bukan wakil rakyat kepada kaum Cina sahaja, tetapi wakil rakyat kepada semua kaum yang terdapat di daerah Kudat ini. YB melihat kepada Dun Tanjung Kapur itu sendiri, ada sejarah tersendiri, which is yang mana Tun Mustafa pun di sini dan si Chong Kah Kiat pun di sini, dan mungkin itu adalah dua figura di Sabah, iaitu bekas Ketua Menteri Sabah itu sendiri. So pembangunan kalau kita lihat memang ada di sekitar, dibawa ke Tanjung Kapur ini dan Kudat secara amnya. Mungkin YB jika terpilih lagi sekali, mungkin 2 tahun itu tidak cukup untuk YB berkhidmat lagi selepas kita terpaksa membubarkan Dun Sabah itu sendiri. So apa mungkin matlamat YB untuk kali ini jika diberi mandat sekali lagi untuk mengemudi menjadi wakil di Dun Tanjung Kapur? Okey. Jikalau saya diberi mandat lagi oleh rakyat di daerah Kudat ini sebagai wakil rakyat, matlamat utama saya iaitu untuk meneruskan perjuangan yang sebelum ini, iaitu salah satu rancangan kita yang termaktub dalam manifesto warisan
pembinaan sebuah pelabuhan antarabangsa di daerah Kudat ini. Saya amat yakin Ketua Menteri kita akan meneruskan perjuangan ini, akan meneruskan rancangan ini, dan pembinaan pelabuhan antarabangsa ini dan juga lantasan kereta api itu akan direalisasikan dalam 5 tahun yang akan datang. Melihat kepada pelabuhan antarabangsa itu, YB juga seorang masa di Kabinet di Jamaah Menteri Negeri Kerajaan Negeri itu, YB adalah sebagai pembantu menteri kepada MITI kan. So macam mana YB mungkin boleh elaborate sikit tentang pelabuhan itu sendiri dan juga kereta api itu YB. Okey. Pelabuhan ini sebenarnya Ketua Menteri kita telah mengenal pasti lokasi untuk pembinaan pelabuhan antarabangsa ini dan tanah-tanah di persekitaran lokasi ini pelabuhan antarabangsa ini sudah dikenal pasti dan sudah digeserkan sebagai industrial park. Dan namanya ialah Kudat Industrial Park. Dan di persekitaran ini pelabuhan antarabangsa ini kita terdapat banyak kilang-kilang yang akan dibina oleh pelabur asing maupun pelabur dalam negara, dan untuk support ini pelabuhan antarabangsa ini. YB, melihat kepada pelabuhan antarabangsa itu, kenapa Kudat dan juga di area Tanjung Kapur itu dan Kudat itu sendiri perlunya pelabuhan itu, maknanya dekat dengan mana-mana ke apakah kenapa strategiknya Kudat itu dipilih sebagai pelabuhan antarabangsa? Sebenarnya pelabuhan antarabangsa ini amat sesuai dan amat strategik kalau dibina di daerah Kudat ini, memandangkan air dalamnya yang cukup dalam dan lokasinya yang cukup strategik, iaitu berhampiran dengan negara China, negara Jepun, negara Indonesia, negara Filipina dan beberapa negara Singapura dan sebagainya lah. Para pengundi di Tanjung Kapur itu sendiri 23,700, yang mana 2,756 terdiri daripada golongan muda 21 hingga 29, maknanya 30 ke 39 adalah merangkumi 6,466, which is hampir 10,000 golongan belia ini yang ada di Kudat. So, adakah YB melihat tidak perlu lagi anak-anak muda, anak jati Kudat itu keluar mencari peluang pekerjaan, sedangkan di sini sudah ada nanti jika mandat itu diberikan kepada YB dan boleh membangunkan itu? Betul, itu memang merupakan hasrat terutamanya oleh Ketua Menteri kita, iaitu kita mencipta peluang pekerjaan khasnya untuk belia-belia, dan bukan sahaja peluang pekerjaan ini dapat dibekalkan kepada anak-anak muda yang berada di negeri Sabah, tetapi kita kalau boleh kita menarik belia-belia kita yang sedang bekerja di Semenanjung ataupun di luar negara balik ke negeri Sabah ini untuk bekerja di tempat sendiri, supaya mereka pun dekat dengan keluarga, dekat dengan ibu bapa, dan di samping boleh jaga ibu bapa mereka. Saya rasa ini merupakan hasrat setiap keluarga, di mana ibu bapa niatnya hendak bersama-sama dengan anak-anak mereka dan tanpa dipisahkan dengan jarak yang jauh. YB, jika kita melihat sebelum ini ada pada pertengahan tahun bulan 4, bulan 5 macam tu, ada desas-desus dakwaan mengatakan YB adalah antara calon-calon yang akan melompat menyertai gabungan parti lain dan meninggalkan warisan itu sendiri. Dan bagaimanapun dalam kenyataan media YB mengatakan itu adalah tidak benar sama sekali, satu omong kosong, satu cakap yang tidak betul. So sejauh mana
perjuangan YB dengan perjuangan YB dengan Parti Warisan itu sendiri? Okay. Sebenarnya itu cuma merupakan satu propaganda yang dimainkan oleh pihak pembangkang yang mengatakan bahawa saya akan lompat ke blok mereka dan menyokong blok mereka untuk membentuk kerajaan. Sebenarnya saya tidak pernah berhubung dengan sesiapapun. Cuma mereka dapat ejen-ejen itu dapat berhubung dengan orang-orang yang kawan-kawan saya, kawan-kawan rapat saya. Mereka cuma dapat melalui kawan-kawan rapat saya untuk sampaikan mesej itu kepada saya bahawa mereka ingin berjumpa dengan saya dan ingin memujuk, merayu saya supaya untuk lompat ke blok mereka dengan memberikan ganjaran yang agak lumayan. Ini pun semua dari kawan-kawan rapat saya yang sampaikan mesej itu kepada saya. Sebenarnya saya tidak pernah berhubung dengan mana-mana ejen pun secara directly. Saya tidak akan mengkhianati Datuk Seri Presiden kita kerana peluang saya dapat menjadi wakil rakyat ini merupakan peluang yang diberikan oleh Datuk Seri Presiden kita, saya, dan tanpa saya hari ini. So YB mungkin pilihan raya negeri kali ini cukup berbeza dengan yang sebelum ni. Maknanya mungkin ada kesukaran YB cuba untuk meyakinkan rakyat dengan isu-isu provokasi yang ditimbulkan oleh pihak lawan, atau YB sudah memang selesa untuk yakin menangkah, atau apa lagi pendekatan yang boleh YB beri fokus sepanjang kempen dan juga selepas menjadi calon lah, jika terpilih menjadi wakil rakyat lah jika mendapat mandat? Tiada istilah kita boleh menang ataupun kita merasa agak selesa. Tiada istilah itu dalam kamus saya lah sebenarnya. Kita perlu kerja keras lagi. Kita perlu house to house. Kita perlu ke kampung untuk berjumpa dengan pengundi-pengundi kita dan sebagainya. Kita perlu kerja keras lagi. YB jika melihat kepada populasi kaum 56, 22 kaum Cina, 22 kaum Rungus, macam mana YB mau mengangkat adat dan istiadat, adat resam, budaya kaum Rungus itu supaya mereka tidak rasa terpinggir di Kudat ini sendiri? Di Kudat ini, isu-isu yang biasa dimainkan di kalangan kaum KDM ini, seperti di tempat-tempat lain, tidak lain dan tidak bukan isu PTI, kerantana dan sebagainya. Tetapi saya berasa amat bersyukur di Kudat ini, di N4 Tanjung Kapur ini, tidak mempunyai isu-isu sedemikian.